Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kembali kita pada hari ini dalam tuition Bahasa Melayu bersama Cikgu Afan. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, diharapkan murid-murid dapat menekan klik butang subscribe di bawah ya. Berikut adalah biodata cikgu. Kamu boleh membacanya sendiri di sini. Sekiranya kamu ada sebarang masalah, silalah email ke alamat email cikgu yang telah cikgu tunjukkan ini. Baiklah murid-murid, hari ini kita akan belajar mengenai ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah. Baiklah murid-murid, apakah itu ayat cakap ajuk? Ayat cakap ajuk ialah percakapan seseorang tentang sesuatu perkara. Oleh sebab itu, cakap ajuk berupa petikan percakapan yang berbentuk perbualan atau dialog. Ayat cakap ajuk menggunakan tanda petik atau pembuka kata dan penutup kata dalam penulisan ayat seperti yang cikgu tunjukkan di sebelah itu ya. Ada simbol tanda petik yang berwarna merah itu ya. Berikut merupakan contoh ayat cakap ajuk. Lihat contoh A. Mengapakah kamu menangis? Tanya Imran kepada gadis itu. Jelas ayat ini merujuk kepada ayat tanya. Contoh B. Marilah kita pergi ke perpustakaan, kata Iman kepada Fasha. Jadi ayat ini menunjukkan bahawa ayat silaan. Lihat contoh ayat C. Kata Maisarah kepada Syafiq, usah engkau membohongiku. Ayat ini merupakan ayat larangan. Contoh ayat D, silalah jamu kuih raya ini, kata ibu kepada tetamunya. Ayat ini menunjukkan ayat silaan. Lihat contoh ayat E. Wah, besarnya rumah kamu itu, kata Irfan kepada kawannya. Ayat ini merujuk kepada ayat seru kerana menggunakan kata seru. Lihat contoh ayat F. Fairuz berkata kepada Afan, esok sekolah kita akan menjadi tuan rumah pertandingan pidato. Jadi di sini kamu perlu faham bahawa ayat cakap ajuk ini menggunakan tanda petik. Okey. Yang tanda petik itu yang cikgu sudah warnakan warna merah. Okey. Harap kamu dapat memahami contoh ayat cakap ajuk dengan lebih jelas lagi. Seterusnya, mari kita mengenali ayat cakap pindah. Apakah itu ayat cakap pindah? Ayat cakap pindah ialah bentuk ayat yang ditulis semula daripada bentuk perbualan kepada ayat penyata. Ayat cakap pindah tidak menggunakan tanda petik atau pembuka kata dan penutup kata. Walaupun bentuknya berbeza daripada bentuk ayat cakap ajuk, tetapi maksud yang disampaikan adalah sama. Jadinya di sini kamu perlu faham bahawa walaupun ayat penyata itu ada sedikit perubahan strukturnya, sama ada ayat itu mungkin boleh menjadi
ayat susunan biasa ataupun ayat susunan songsang, tetapi kamu perlu faham bahawa ayat itu mestilah sama maksudnya. Tidak boleh lari daripada maksud asal ayat cakap ajuk dalam bentuk perbualan itulah. Okey. Cikgu harap kamu dapat memahami apakah itu ayat cakap pindah. Mari kita melihat contoh-contoh ayat cakap pindah. Lihat contoh ayat A. Imran bertanyakan kepada gadis itu tentang sebab dia menangis. Jadi di sini ayat ini merujuk kepada ayat penyata. Sekiranya ayat ini ditukarkan kepada ayat cakap ajuk, kita jadikan dalam bentuk perbualan ataupun untuk dialog menggunakan tanda petik. Contohnya di sini, mengapakah kamu menangis? Kata Imran kepada gadis itu, ataupun mengapakah kamu menangis? Tanya Imran kepada gadis itu. Harap kamu faham ya. Lihat contoh B. Iman mengajak Fasha pergi ke perpustakaan. Ayat ini ayat penyata. Kalaulah ayat ini ditukarkan kepada ayat cakap ajuk, marilah kita pergi ke perpustakaan, kata Iman kepada Fasha. Jadi di sini ayat cakap ajuk mestilah ada tanda petik. Lihat contoh ayat C. Maisarah melarang Syafiq agar dia tidak membohonginya. Lihat ayat D. Ibu menjemput tetamunya menjamu kuih raya itu. Ayat E. Irfan berasa kagum melihat rumah kawannya yang sangat besar. Ayat F. Fairuz memberitahu Afan bahawa sekolah mereka menjadi tuan rumah dalam pertandingan pidato pada esok hari. Jelaslah ayat ini menunjukkan bahawa ayat cakap pindah kerana dalam ayat ini tidak menggunakan tanda petik ataupun pembuka kata ataupun penutup kata. Jadi, cikgu harap kamu dapat memahami contoh-contoh ayat cakap pindah dengan sebaiknya. Sekarang, mari kita melihat cara menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah. Cikgu sudah pun menyediakan langkah-langkah ataupun strategi untuk kamu memahami cara penukaran ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah. Lihat A di situ. Cara yang pertama ialah membuang tanda pembuka kata dan penutup kata ataupun kita buang tanda petik. Itu paling penting lah, kita kena buang. Kalau ada tanda itu masih lagi menjadi ayat cakap ajuk. Sekarang kita nak tukar kepada ayat cakap pindah. Lihat perkara yang kedua, iaitu perkara yang B. Mengenal pasti kata kerja yang sesuai dalam jenis ayat yang dinyatakan. Jadi di sini kamu perlu faham kata kerja yang terdapat dalam ayat cakap ajuk, ataupun kita kena faham jenis ayat itu, ataupun ketika paling mudah ragam ayat. Kalau kita lihat ayat itu merujuk kepada ayat tanya kerana menggunakan apa? Tanda tanya dan juga kata tanya. Contohnya, bilakah kamu akan pulang? Kata Amin kepada Lina. Jadi di sini dalam ayat itu telah pun menggunakan kata tanya, iaitu bilakah. Lihat C. Jangan mengubah makna asalnya. Itu sangat penting ya. Apabila kita ingin menukarkan ayat cakap ajuk itu kepada ayat cakap pindah,
Jangan sesekali kamu ubah makna asalnya. Okey. Cikgu harap kamu dapat memahami teknik ataupun cara menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah dengan sebaiknya. Baiklah murid-murid, sekarang mari kita lihat pertukaran perkataan dalam ayat cakap ajuk dan ayat cakap pindah. Untuk pengetahuan murid-murid, apabila kita hendak menukarkan ayat cakap ajuk iaitu dalam bentuk dialog ataupun perbualan kepada ayat cakap pindah, terdapat beberapa perkataan yang perlu ditukarkan. Okey, lihat contoh ataupun jadual yang telah cikgu nyatakan di situ. Golongan kata iaitu kata ganti nama diri. Okey, lihat A di situ dalam jadual di tengah ayat cakap ajuk. Saya, aku hamba. Okey, jadi di sini apabila kita hendak menukarkan kepada ayat cakap pindah, kita akan menukarkan perkataan yang cakap ajuk tadi kepada nya, dia, beliau. Okey, kalau saya, nya, dia, beliau. Lihat contoh B pula dalam ayat cakap ajuk lagi. Okey, kami, kita. Jadi di sini apabila kita hendak menukarkan kepada ayat cakap pindah, tukarkan ayat cakap ajuk tadi, perkataannya tadi kan, kami, kita kepada mereka. Sebab ini merujuk kepada bilangan yang ramai. Kami, kita, ramai. Dan juga mereka itu untuk merujuk pada bilangan yang ramai. Berbanding tadilah yang cikgu cakap tadi, kalau saya, aku, hamba, itu merujuk kepada bilangannya seorang. Lihat contoh C iaitu beta, ayat cakap ajuk, iaitu kita tukarkan kepada ayat cakap pindah menjadi baginda. Seterusnya kita lihat untuk ayat cakap ajuk bagi kata ganti nama diri dia, yang di itulah, lihat di, dia, apabila kita nak tukarkan kepada ayat cakap pindah menjadi nya. Okey, cikgu harap kamu jelas penukaran dari sudut golongan kata iaitu kata ganti nama diri. Seterusnya kita lihat golongan kata kata ganti nama tempat. Yang kedua itulah. Jadi kita lihat jadual yang di tengah ayat cakap ajuk, yang A di sini. Sinilah. Jadi kalau di sini kita tukarkan kepada ayat cakap pindahnya ialah sana. Di sana ataupun di situ, iaitu situlah. Kita tukarkan sini kepada sana dan situ. Lihat kata ganti nama tunjuk pula. Dalam ayat cakap ajuk kita biasa menggunakan ini. Jadinya kita perlu tukarkan ini kepada ayat cakap pindah iaitu itu. Ini kepada itu. Paling mudahlah. Seterusnya golongan kata bagi kata keterangan masa. Lihat ayat cakap ajuk A, sekarang ini, tukarkan menjadi sekarang itu. B, hari ini, tukarkannya kepada ayat cakap pindah menjadi hari itu. C, kemarin, kita tukarkannya kepada ayat cakap pindah iaitu 2 hari yang lepas. Lihat D, malam tadi, kita tukarkan kepada ayat cakap pindah menjadi malam lepas. Lihat E, esok, kita tukarkan esok itu kepada ayat cakap pindah menjadi keesokan harinya. Baiklah, kita akan lihat kata keterangan cara, iaitu yang terakhirlah kata keterangan cara ini. Untuk ayat cakap ajuk kita lihat A
begini. Kita tukarkannya kepada ayat cakap pindah menjadi begitu. Jadi, kamu perlu faham bahawa apabila kita menukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah, maka berlakulah beberapa perkataan ataupun golongan kata ini terpaksa diubah kepada menjadi ayat cakap pindah. Cikgu harap kamu dapat memahami dengan sebaiknya. Seterusnya, mari kita lihat kata kerja yang terdapat dalam ayat cakap ajuk tersebut untuk ditukarkan kepada ayat cakap pindah. Seperti yang cikgu jelaskan sebentar tadi mengenai strategi penukaran ayat daripada ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah, kita perlu faham dan mengenal pasti terlebih dahulu jenis-jenis ayat ataupun ragam ayat. Lihat contoh, iaitu bilangan 1, jenis ayat ataupun di situ ayat penyata. Dalam ayat penyata ini, contoh kata kerja yang biasa kita tulis dalam ayat seperti berkata, mengatakan, memberitahu, menjelaskan, menceritakan ataupun menerangkan. Lihat bilangan kedua, iaitu jenis ayat silaan. Ayat silaan ini kita akan tukarkan ayat ini kepada ayat cakap pindah dengan mencari kata kerjanya yang sesuai dalam silaan, iaitu mempersilakan, menjemput, mengundang ataupun mengajak. Lihat bilangan ketiga, jenis ayat iaitu ayat permintaan. Dalam ayat permintaan ini, kita kena faham bahawa ayat ini merujuk kepada permintaan. Jadinya, contoh kata kerja yang kita boleh tulis dalam ayat cakap pindah seperti meminta, merayu, menggesa, mencadangkan, menasihati, mengajak, mengharap. Itu contoh-contohnya lah yang boleh kita tulis dalam ayat cakap pindah. Seterusnya, bilangan yang keempat, ayat suruhan. Dalam ayat suruhan ini pula terdapat penggunaan kata kerja yang sesuai, yang merujuk kepada perbuatan lah. Kata kerja yang boleh kita tulis dalam ayat cakap pindah seperti menyuruh, mengarahkan atau memerintahkan. Lihat ayat iaitu bilangan yang kelima, ayat larangan. Dalam ayat larangan ini kita boleh tulis ataupun tukarkan daripada ayat cakap ajuk ini kepada ayat cakap pindah dalam konteks kata kerjanya, iaitu melarang atau menghalang. Seterusnya, bilangan yang keenam, ayat tanya. Dalam ayat tanya ini kita faham mestilah menggunakan kata tanya dan juga tanda tanya, ataupun kita perlu faham menggunakan partikel kah. Partikel kah. Jadinya di sini kamu perlu faham bahawa untuk penulisan ayat daripada ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah, kata kerja yang sesuai untuk ditulisnya ialah seperti bertanya, menanyakan, menyoalkan, ingin tahu, ingin mendapatkan kepastian. Itu contoh-contohnya lah yang boleh kita sesuaikan dalam ayat cakap pindah. Dan terakhir, iaitu ayat seruan. Dalam ayat seruan ini, memang kita akan menggunakan kata seru ataupun tanda seru. Dan
contoh kata kerja yang sesuai untuk kita tulis dalam ayat cakap pindah daripada ayat cakap ajuk. Lihat di situ, bagi situasinya merujuk kepada kata seru wah, kita boleh tulis dalam ayat itu mengkagumi ataupun memuji. Bagi kata seru kita boleh menulisnya, kata kerja di situ ialah hairan. Okey, kehairanan pun boleh. Seterusnya kata seru amboi. Amboi ini kamu boleh tulis dalam ayat cakap pindahnya, iaitu menyindir. Amboi ini biasanya lebih kurang menyindir. Terusnya ayat kata seru bagi merujuk pada perasaan marah, iaitu cis. Jadi di sini kita hendak tulis dalam ayat cakap pindah menjadi memarahi. Seterusnya kata seru nah. Nah ialah merujuk kepada pemberian. Jadi di sini kata kerja yang sesuainya ialah untuk ditulis dalam ayat cakap pindah, iaitu memberi. Seterusnya kata seru aduh. Aduh, jadinya kita perlu tukarkan aduh itu kepada kata kerja yang sesuai, itu mengaduh. Okey. Seterusnya kata seru aduhai. Aduhai ini merujuk pada luahan perasaan yang agak menyedihkan. Okey, jadinya kita boleh tukarkan ayat kata seru tadi dalam konteks ayat cakap pindah menjadi mengeluh. Okey, mengeluh. Dan akhir sekali kita lihat di situ kata seru, iaitu syabas. Syabas ini merujuk kepada ucapan penghargaan lah. Okey. Dan apabila kita hendak menukarkan perkataan syabas itu dari cakap ajuk kepada ayat cakap pindah, kita bolehlah tulis di situ mengucapkan penghargaan. Baiklah, cikgu harap kamu dapat memahami contoh kata kerja yang sesuai digunakan dalam ayat cakap pindah berdasarkan konteks ataupun situasi ayat cakap ajuk yang cikgu telah jelaskan ke-7 tadilah. Okey. Cikgu harap kamu dapat memahami dengan sebaiknya. Sekarang mari kita lihat proses penukaran ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah. Lihat contoh yang pertama di situ. Ayat cakap ajuknya, Aina, mari pergi ke kedai, kata Irfan. Jadi di sini pertama ialah kamu perlu faham jenis ayat ini. Okey, ragam ayat ini menunjukkan kepada ayat silaan. Jadinya kamu perlu pindahkannya daripada ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah menjadi Irfan mengajak Aina pergi ke kedai. Jadi di sini Irfan mengajak Aina pergi ke kedai ini merupakan ayat penyata. Dan kamu lihat di situ ya, tulisan yang berwarna merah, mari perlu ditukarkan kepada mengajak. Lihat contoh ayat kedua. Jangan kamu bermain pisau ini, kata ibu kepada adik. Dan seperti biasa, kamu perlu mengenal pasti ragam ayat itu, iaitu ayat larangan. Kerana apa ya? Kerana ayat larangan di situ menggunakan perkataan jangan. Dan di situ kamu perlulah pindahkannya menjadi ayat cakap pindah, seperti ibu melarang adik bermain pisau itu. Lihat di situ ya, kata kerjanya yang berwarna merah jangan. Jadinya
kata kerja yang sesuai dalam ayat cakap pindah daripada jangan tadi iaitu menjadi melarang ataupun menghalang pun boleh. Dan tulisan yang berwarna biru itu, ini perlu ditukarkan menjadi itu. Ini, itu. Tak boleh kita tulis ini. Contohnya, ibu melarang adik bermain pisau ini. Kita kena tukarkan ini kepada itu. Seterusnya, contoh ketiga, ayat cakap ajuknya iaitu di manakah pejabat pos? Tanya seorang pemuda kepada Lily. Jadinya kamu perlu mengenal pasti terlebih dahulu. Ragam ayat ini merupakan ayat tanya. Dan apabila kita hendak menukarkan kepada ayat cakap pindah, kita perlu mengenal pasti kata tanya, iaitu di situ yang berwarna merah, di manakah. Jadi di manakah ini kita perlu tukarkan menjadi kata kerjanya, iaitu menanyakan. Okey, menanyakan. Dan lihat di situ ya, tulisan yang berwarna merah itu rujukkan kepada menanyakan. Ini merupakan kata kerja yang sesuai dalam penggunaan kata tanya di manakah. Bagi contoh ayat yang terakhir, pada hujung minggu ini saya akan pulang ke kampung, kata Iman kepada Nora. Seperti biasa, kita perlu memahami ayat ini merupakan ayat yang merujuk kepada ayat penyata lah, ingin memberitahu, kan? Dan apabila kita menukarkan menjadi ayat cakap pindah, ianya berubah kepada Iman memberitahu kepada Nora bahawa pada hujung minggu itu dia akan pulang ke kampung. Okey. Lihat yang tulisan yang berwarna biru, ini menjadi kepada itu. Kita kena tukarkan. Kemudian saya. Saya yang berwarna hijau itu ditukarkan menjadi dia. Tak boleh cakap saya baliklah dalam ayat cakap pindah. Kena tukarkan menjadi dia. Dia tu merujuk kepada saya lah tadi. Dan tulisan yang berwarna merah itu kata. Jadi di sini kita perlu memahami kata kerjanya. Kalau kata kerja yang sesuai dalam ayat cakap pindah menjadi memberi tahu. Okey, ataupun mengatakan pun boleh. Contoh, Iman mengatakan bahawa Nora. Okey, atau cikgu harap kamu dapat memahami proses penukaran ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah, dan ianya melibatkan pertukaran dalam perkataan seperti yang cikgu telah jelaskan sebentar tadi. Sekarang, mari kita menjawab soalan untuk menguji kefahaman kamu. Oleh itu, lihat latihan A, tukarkan ayat cakap ajuk di bawah kepada ayat cakap pindah. Jadi, cikgu harap kamu dapat menjawab kesemua soalan ini dengan betul. Dan kamu boleh menyemaknya selepas ini. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini ialah jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi, iaitu kamu perlu tukarkan ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah. Ini ialah jawapannya lah. Mungkin ada sedikit perubahan daripada jawapan kamu, tetapi cikgu haraplah kamu tidak dapat mengubah, tidak bolehlah mengubah
maksud ayat tersebut. Okey. Cikgu ucapkan tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul. Kepada murid yang kurang berjaya, jangan putus asa. Teruskan untuk kamu mengulang kaji pelajaran pada hari ini. Sekarang, mari kita menjawab soalan bahagian B, iaitu tukarkan ayat cakap pindah di bawah kepada ayat cakap ajuk. Oleh itu, kamu perlu menukarkan ayat cakap pindah ini dalam bentuk perbualan dan ingat ya, mestilah menggunakan tanda petik. Kamu boleh menyemak jawapannya sebentar lagi dan cikgu harap kamu dapat menjawab kesemua soalan ini dengan sebaiknya. Selamat berjaya ya murid-murid. Nah, ini ialah jawapan berdasarkan soalan yang telah kamu jawab sebentar tadi, iaitu latihan B. Jadinya, kamu perlu lihat di situ contoh jawapannya dan mestilah menggunakan tanda petik ataupun pembuka kata dan penutup kata. Oleh itu, cikgu ucapkan tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab kesemua soalan ini dengan sebaiknya. Kepada murid yang masih kurang memahaminya, cikgu harap kamu dapat mengulang kaji semula pembelajaran pada hari ini. Jangan putus asa ya. Seterusnya, mari kita menjawab soalan bahagian C, iaitu pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. Untuk calon UPSR, soalan seperti ini memang adalah dalam bahagian A, kertas pemahaman, dan soalan yang berbentuk ini kepada kebiasaannya lah bernombor 15. Okey, mungkin nombor 14, mungkin 15 dan ataupun 16 lah. Jadi, cuba kamu jawab soalan nombor 15 ini. Marilah bersarapan bersama-sama dengan kami, Anis, kata Amira dan Anum. Jadi di sini ayat yang cikgu bacakan tadi iaitu ayat cakap apa ya? Bagus, ayat cakap ajuk. Kerana apa? Kerana ada tanda petik. Jadinya, cuba kamu pindahkan menjadi ayat cakap pindah yang sesuai berdasarkan ayat yang dinyatakan dalam soalan. Ini ialah jawapan berdasarkan soalan sebentar tadi. Jawapannya ialah C. Amira dan Anum mempelawak Anis bersarapan bersama-sama mereka. Tahniah kepada murid yang berjaya. Kepada murid yang kurang berjaya, cuba usaha lagi. Cuba kamu jawab soalan ini pula. Tahniah kepada murid yang berjaya. Kepada yang kurang berjaya, teruskan untuk mengulang kajinya. Soalan terakhir, iaitu soalan ini melibatkan daripada ayat cakap pindah, perlulah kamu tukarkan menjadi ayat cakap ajuk. Dan di sini kamu perlu pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberi. Selamat berjaya ya murid-murid. Tahniah kepada murid yang telah berjaya menjawab soalan ini dengan betul.
Kepada murid yang tidak berjaya, jangan putus asa. Teruskan untuk mengulang kaji pembelajaran pada hari ini. Nampaknya, sesi pembelajaran pada hari ini sudah pun tamat. Sekian, terima kasih. Semoga kita berjumpa lagi pada tajuk yang akan kita pelajari pada masa akan datang nanti.